Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Tun Mahathir paling menggemparkan Malaysia. Benarkah Tun Mirzan akan dipenjarakan 5 tahun? 5 tahun itu bukan lama pun, lama lagi hukuman Najib. Namun demikian, inilah dakwaan yang dinyatakan oleh Tun Mahathir yang paling panas dan membuatkan kita terkejut. Kata Mahathir, Mirzan diugut penjara 5 tahun. Tapi netizen kata, kalau benar kenapa takut? Kalau takut itu mungkin ada salah. Jadi kalau diugut penjara 5 tahun tapi tiada salah, kenapa mau takut kata mereka? Melainkan memang ada isu yang membuatkan ada kemungkinan dia akan dipenjarakan 5 tahun kata netizen. Walau bagaimanapun, Mahathir tetap menegaskan Mirzan cuba diugut. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan anaknya Mirzan diugut dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa perkara itu padanya adalah satu kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia akan dipenjarakan selama 5 tahun. Tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi katanya. Di luar sebelum menjadi kerajaan, cakap tentang kezaliman pihak berkuasa. Katanya dalam satu kenyataan berjudul, tuduh tak perlu bukti lewat petang tadi. Sewaktu semalam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengarahkan Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam negara atau di luar negara dalam tempo 30 hari daripada tarik notis tersebut. Namun lain pula yang dapat dilihat oleh netizen berkait dengan kenyataan Mahathir. Mereka cuba mengingatkan Mahathir tentang hukuman ISA dan penjara Kemunting, tahanan di Kemunting yang ada pada waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dahulu. Mereka kata pada waktu itulah ISA paling berkuat kuasa, paling bermaharajalela, ditahan tanpa waktu, tanpa perbicaraan, ditahan, dan kata mereka, itu tidak diingatkah oleh Tun Mahathir, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan, Mahathir kata, anaknya diugut penjara 5 tahun tersebut. Arahan terbabit dibuat SPRM setelah Suruhanjaya terbabit menyerahkan notis perintah di bawah Seksyen 36 dalam Kurungan 1 B Akta SPRM 2009, yaitu arahan tentang pengisytiharan aset dan harta, aset alih dan aset tidak alih yang berada dalam pegangan Mirzan sama ada yang ada di luar negara atau dalam negara. Mengakhiri kenyataan itu, Dr. Mahathir mendakwa SPRM tidak pula melakukan siasatan kepada individu-individu yang menyokong kerajaan sekarang. Malah katanya ramai penyokong kerajaan yang disebut dalam kertas Pandora tidak disiasat. Kalau sokong jadi kawan, perbicaraan mahkamah pun boleh dihenti, kata Mahathir. Ramai nama penyokong kerajaan berada dalam Pandora Papers seperti macam-macamlah nama yang beliau sebutkan. Terdapat juga beberapa nama ahli perniagaan katanya. Inikah keadilan reformasi, sindir veteran politik itu secara sinis. Untuk rekod, Pandora Papers dan Panama Papers ialah satu kebocoran data yang memetik pembukaan akaun luar pesisir yang melibatkan bekas dan pemimpin masa kini di seluruh dunia termasuk Malaysia. Beberapa ahli politik Malaysia dinamakan dalam kertas itu, dipetik dari Malaysia Gazette. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengejutkan kita. PN tidak kecam kenyataan perkauman Mahathir. Adakah dengan ini, seperti yang dinyatakan oleh para penganalisis politik, akan menyebabkan kerugian besar kepada Perikatan Nasional?
Adakah dengan kenyataan seperti ini, para penyokong akan memboikot sepenuhnya Perikatan Nasional? Dan pastinya, Perikatan Nasional sampai bila-bila pun tidak akan menjadi kerajaan tanpa sokongan, khususnya daripada Borneo dan daripada kaum bukan Melayu. Ini apabila Tun Mahathir begitu kontroversinya berkaitan dengan bangsa bukan Melayu begitu luar biasa baru-baru ini. Kenyataan beliau benar-benar telah menyinggung perasaan bukan sekadar rakyat berbangsa Melayu, Cina dan India, tetapi juga berkait dengan para pemimpin daripada bangsa atau kaum tersebut. Menjelang mesyuarat Majlis Tertinggi PN minggu ini, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata dia akan mendesak gabungan itu untuk mengecam Dr. Mahathir berhubung kenyataan bernada perkauman yang dikeluarkannya terhadap masyarakat India di Malaysia. Bagaimanapun, sama ada perkara itu dibangkitkan atau tidak, atau ada sebarang keputusan dibuat, adalah tidak jelas. Dalam kenyataan berkenan, mesyuarat itu malam tadi, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin tidak menyebut jika perkara itu akan dibincangkan. Sebaliknya, Hamzah berkata, mesyuarat itu membincangkan masalah kos sara hidup. Majlis Tertinggi membincangkan situasi terkini beban sara hidup yang semakin mendesak, termasuklah isu kenaikan tarif air dan sebulat suara mendesak Kerajaan Persekutuan supaya memberi keutamaan kepada isu ekonomi dengan menyelesaikan masalah rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Katanya lagi, mesyuarat turut membincangkan rancangan untuk menganjurkan Konvensyen Wakil Rakyat Perikatan Nasional serta pemukiman untuk mengukuhkan lagi gabungan itu dalam masa terdekat. Selain itu, dia berkata Majlis Tertinggi PN juga setuju untuk melantik Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azzamuddin sebagai Ketua Pemuda PN yang baru. Lau turut hadir dalam mesyuarat semalam. Pada minggu lalu, Dr. Mahathir mendakwa masyarakat India di Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara kerana masih terikat dengan negara asal mereka, selain menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama. Susulan itu, Lau memberitahu Malaysia kini yang dia akan membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat PN minggu ini dan akan mendesak PN untuk mengecam Mahathir yang merupakan penasihat bagi 4 negeri yang ditadbir gabungan itu. Saudara-saudara sekalian, nampaknya Perikatan Nasional memang tidak mengecam kenyataan perkauman Mahathir, walaupun telah pun bermesyuarat dan Lau telah berjanji untuk mendesak PN mengecam Mahathir. Nampaknya hasrat daripada Lau itu tidak kesampaian kerana Hamzah Zainuddin hanya menyatakan dia tidak pun menyebut tentang perkara yang dimaksudkan oleh Lau dalam perbincangan itu. Sungguh mengecewakan kerana Lau juga telah dikecewakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.